An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabara li-dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى الحول الحمية يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمية ألا وإن حمي الله محاربه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada salah seorang sahabat Nabi Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah ni gelaran dia. Nama sebenar dia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata, yaitu terang, dan yang haram itu pun nyata dan terang. Dan di antara keduanya, yaitu di antara halal yang terang dan juga haram yang terang tadi, antara keduanya ada perkara-perkara kesamaran, yaitu yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya daripada terlibat dengan segala perkara yang sama, yang ragu-ragu, sesungguhnya ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara kesamaran, maka jatuhlah ia ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di sekeliling kawasan larangan. Hampir sangat ternakan atau kambingnya tadi makan di dalam kawasan yang telah dilarang tadi. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan. Ketahuilah larangan Allah itu ialah segala yang Allah haramkan. Ketahuilah bahawa dalam badan manusia anak Adam itu ada seketul daging. Apabila baik, baiklah seluruh tubuh badannya. Dan apabila ia rosak, iaitu apabila hati itu rosak, maka rosaklah sekaliannya. Ketahuilah, ialah yang dikatakan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik tuan-tuan, insyaAllah pagi ini kita sambung, iaitu versi gawi saya kitab ni, muka surat 142 bawah tu, iaitu pengertian halal dan haram. Apa dia? Selalu orang sebut ini halal, ini haram. Baik, dalam kitab ini disebut bahawa pengertian tentang hukum halal dan haram adalah perkara yang umum diketahui. Jadi artinya halal ni orang mudah tahu, orang mudah faham. Haram juga orang mudah tahu, orang mudah faham. Tetapi dia kata yang jadi masalah ni ialah bagaimana terjadinya hukum tu, iaitu hukum timbulnya. Kenapa satu benda tu jadi halal dan kenapa satu benda tu boleh jadi haram. Dalam kitab ini disebut nak menentukan sesuatu hukum ini halal, ini haram. Dia kata bukanlah suatu perkara yang mudah. Artinya bukan suatu perkara yang mudah untuk difahami. Jadi dia kena belajar, dia kena hadir pengajian, dia kena ada rujukan, baru dia dapat kenal yang halal itu benar-benar halal dan yang haram itu juga adalah haram. Jadi kena belajar. Kemudian para ulama Islam menetapkan, ulama-ulama dia dah menetapkan ta'rif. Ta'rif ni ialah pengertian. Apakah di pengertian halal dan pengertian haram? Supaya daripada pengertian itulah dapat dimengerti. Oh ini halal, oh ini haram. Halal membawa kepada pahala, pahala membawa kepada syurga. Haram membawa kepada dosa, dosa membawa kepada neraka. Jadi orang dapat faham.
Jadi oleh kerana itu tuan-tuan disebut dalam kitabnya tu, iaitu perkara asal hukum, asal sesuatu hukum itu, walaupun di antaranya perkara halal, perkara haram tadi, dia ada kesamaran. Kesamaran yang kita kena jaga. Sebab samar-samar ini kalau kita tak jaga, dia merosakkan dua perkara dalam hidup kita. Iaitu yang pertama, merosakkan agama kita. Siapa tak jaga benda sama, benda ragu-ragu ni, agama dia rosak. Yang kedua yang akan rosak, peribadi dia, maruah kehormatan dia rosak. Sebab dia tak jaga benda yang sama-sama. Jadi dua perkara ni, tengah-tengah tu ialah kesamaran. Itu yang paling penting dijaga ialah kesamaran, benda ragu-ragu. Baik, dalam menentukan sesuatu itu halal, sesuatu itu haram, ulama-ulama banyak berbahas. Pertama, kalau kita belajar ilmu fiqh, ilmu fiqh, ilmu yang banyak menentukan ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini dosa, ini pahala. Ini dalam kitab fiqh. Maka di antara contohnya disebut dalam kitab ini ialah Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah telah berlainan pendapat tentang ta'rif halal dan haram. Jadi dipanggil a'immatul arba', imam-imam yang empat. Dia bermula dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni, anak murid dia yang paling hebat ialah Imam Malik, yang mengasaskan mazhab Maliki. Imam Malik ni melahirkan seorang lagi murid yang hebat, iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melahirkan juga seorang murid yang hebat, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Abu Hanifah. Baik. Jadi tuan-tuan, kedua-dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, terdapat sedikit perbezaan pendapat tentang ta'rif halal dan haram. Yaitu Imam Syafi'i berpendapat dan menetapkan bahawa yang halal itu ialah, ini dia punya kelos dia, ataupun dia punya intikasi dia. Imam Syafi'i sebut, iaitu bila disebut perkara itu halal ialah malam yadid al-syari dalilu bitaharibihi. Maksudnya, kata Imam Syafi'i, benda halal itu ialah barang yang tidak ada di dalam dalil, barang yang tidak ada dalil dalam hukum syarak, iaitu untuk mengharamkan. Syarak ni maksudnya ialah dalam syariat. Syariat ni maksudnya ialah jalan yang lurus. Bila disebut syariat, jalan yang lurus. Orang sebut syariat Islamiah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam Islam. Jadi Imam Syafi'i menyimpulkan halal itu ialah perkara-perkara yang tidak disebut secara terang dalam syariat Islam tentang haramnya. Itu halal. Tidak ada nas yang terang menyebutkan satu benda ni haram. Kata Imam Syafi'i, halal lagi. Selagi tidak disebut haramnya. Tetapi Imam Abu Hanifah berbeza pendapat dia. Iaitu dia menetapkan bahawa yang haram itu ialah ma warada ad-syari dalilu bihillihi, barang yang ada dalil dari syarak dengan halalnya. Itu bezanya situ je. Imam Syafi'i kata benda halal ni yang tak ada hukum tentang pengharaman dalam syarak. Imam Abu Hanifah terbalik. Macam mana terbalik? Dia kata benda haram itu ialah yang tidak ada dalam syarak, jelas halalnya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir, di kalangan imam-imam mazhab berselisih pendapat. Jadi macam mana itu?
Sebab itulah kita kena berpegang dengan satu aliran pendapat. Macam kita di Malaysia, di Johor ni, pendapat dalam ilmu fiqh kita, dalam amal ibadat kita, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dipanggil Syafi'iyah. Kita pegang yang itu. Yang lain boleh digunakan pakai, boleh pegang, boleh beramal, tapi jangan dia menonjolkan, jangan tertonjol. Maksudnya apa? Bila dia menonjolkan pegangan mazhab yang berlainan dengan fahaman yang telah disepakati, yang telah digunakan pakai, nanti berlaku perbalahan. Nak baca kunut ke tak baca kunut? Kan berbalah. Nak tahlil ke tak tahlil? Nak bacakan talqin ke tak bacakan talqin? Kan berlaku perbahasan. Baik. Jadi kita di Malaysia, khususnya di Johor, telah ditetapkan dalam ilmu fiqh, pegangan kita ialah pegangan mazhab Syafi'i. Mazhab lain boleh pakai, tak apa, tapi secara persendirian dipakai, jangan menunjuk. Nanti kalau terutama orang yang memimpin sesuatu amal ibadat, imam ke, bilal ke, jadi sudah jelas pegangan di mazhab Syafi'i dia. Kemudian ada persoalan, apa perlunya kita bermazhab? Apa perlunya kita bermazhab? Ada orang kata, kenapa tak terus kita pakai, kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat. Apa perlunya kita bermazhab? Artinya mengikut aliran mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Apa perlunya? Macam mana tu tuan? Ada orang kata, boleh tak kalau saya tak bermazhab? Saya tak nak pakai mazhab. Saya ikut. Jawapannya boleh. Kalau kita tak nak bermazhab boleh. Tapi ada syarat. Syaratnya ketat. Apa syaratnya? Syaratnya ialah kita taklah menguasai cabang-cabang ilmu, terutama ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan beberapa cabang-cabang ilmu yang lain, termasuklah tafsir, ilmu mantiq, ilmu bayan, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, semua dia menguasai. Termasuk ilmu fiqh, ilmu tauhid, dia betul menguasai betul ilmu ni, dan ilmu itu memang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, tak bermazhab, tak apa. Tapi masalahnya kita ni tak menguasai ramai, termasuk saya. Jadi yang paling mudah kita mengikut apa yang telah ditentukan oleh sesuatu imam tadi, iaitu a'immatul arba', 4 orang imam tadi. Kalau Syafi'i kita ikut Syafi'i. Cuma ulama-ulama kata mengharuskan, harus kita ni mazhab Syafi'i. Kalau ada sesuatu yang menjadi kesukaran, kita bertaklid kepada mazhab lain. Ada setengah ulama mengharuskan, tapi ada setengah ulama kata tak boleh. Taklid itu pun tak boleh, dia kata. Sebab apa? Kalau kita suka-suka taklid ni, nanti kita asyik kerja bertaklid saja. Taklid ni maksudnya kita berubah pendirian. Daripada Syafi'i kita ubah begini. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, sekarang ni bila ilmu ini telah semakin meluas, ilmu ini semakin banyak dipelajari, penghabisnya orang bertemu dengan satu kaedah bahawa sesungguhnya sesuatu aliran mazhab itu adalah untuk memudahkan, untuk memudahkan kita pengamal-pengamal, terutama orang yang hidup di akhir zaman. Tuan-tuan, di antaranya yang menjadi permasalahan apa? Bila orang pergi Mekah, orang pergi haji ke pergi umrah, kita mazhab Syafi'i dipanggil kaul qadim, kaum asal mazhab Syafi'i. Di antara perkara yang membatalkan wudu, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang halal nikah, batal.
Itu kita mazhab Syafi'i. Iaitu dipanggil kaul qadim yang asal. Tapi bila kita pergi Mekah, macam mana nak elak? Terutama ketika tawaf. Tawaf tu syarat suci daripada hadas kecil, hadas besar. Baik. Jadi kalau perempuan senanglah mungkin dia pakai telekung, orang kata selamat. Kita orang lelaki pakai ihram. Macam mana nak buat? Mazhab Syafi'i kata sentuh lelaki, perempuan kulit dia sengaja ke tak sengaja batal wudu. Macam mana tu? Kalau kita berpegang kepada kaul mazhab Syafi'i yang asal ni, dipanggil yang qadim ni, memang tak habislah tawaf kita. Baru nak masuk dah tersentuh, batal. Pergi ambil wudu. Kan? Masuk balik. Hati-hatilah kita. Sentuh lagi, batal lagi kita. Jadi macam mana nak habiskan tawaf tu? Lalu beberapa orang tokoh-tokoh ulama Syafi'i ini yang dia pergi ke Mekah zaman mutaakhir. Zaman mutaakhir, zaman kebiasaan. Zaman kebiasaan ni mereka dah mula sesak bertawaf. Mereka mula sesak bertawaf. Memang tak mungkin, tak bersentuh tak mungkin. Kena sentuh. Sama ada disentuh ataupun menyentuh, sengaja ke tak sengaja, kena. Di antara disebut, dipanggil kaul jadid. Kaul jadid, iaitu dipelopori oleh dua orang tokoh. Iaitu, bila disebut, dua orang tokoh ni, iaitu Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Jadi dua orang syekh dalam mazhab Syafi'i yang dia hidup zaman akhir. Lalu mereka menentukan, dia kata apa? Tidak batal kita orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, wudu kita tersentuh, bersentuhan ketika tawaf tak batal. Tapi ada dua syarat. Tak batal tu ada dua syarat. Syarat yang pertama, kita tidak sengaja menyentuh. Tak sengaja menyentuh. Pertama. Yang kedua, sentuhan itu tidak mendatangkan syahwat. Syahwatnya apa? Senang cakap bahasa kita, tak keluar kara. Itulah dia syahwat. Jadi ada dua lah. Menyentuh tidak sengaja. Yang kedua, sentuhan itu tidak mendatangkan syahwat. Tak batal. Dia bermula daripada keluar bilik hotel penginapan kita sampailah selesai tawaf. Kalau berlaku ni sentuhan, kita tak sengaja menyentuh. Dan yang kedua tidak keluar syahwat, tak batal. Jadi ini dah dibahas lah. Ulama-ulama dah bahas. Jadi kita pakai kaul ini. Dipanggil wudu sahibul jabir. Baik. Jadi kita balik berdasarkan kepada perbahasan tadi. Jadi mazhab ni untuk memudahkan kita sebenarnya. Mazhab ni untuk memudahkan kita. Sebab imam-imam mazhab ni dah bincang lah. Mereka dah fikir dah. Macam mana yang terbaik. Jadi sebab itulah kita tuan bukan kata mazhab. Kita adik-beradik sepusat sepusing orang kata. Kan itu pun ada perbalahan. Adik abang kata macam ni. Alung kata macam ni. Anak kata macam ni. Itu pun payah nak kata sepakat. Apatah lagi kita sebagai umat akhir zaman ni. Cuma satu. Satu aja dipesan oleh ulama-ulama, di antaranya Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qardawi, seorang ulama orang kata kontemporari, ulama yang terkini. Disebut apa? Jangan sampai kita berbalah-balah kerana perbezaan pendapat. Jadi jangan berbalah pasal perbezaan pendapat. Baik, nak baca kunut ke tak baca kunut? Orang nak baca kunut. Yang tak ada baca kunut, tak payah baca kunut. Dah. Senang. Nak tahlil ke tak nak tahlil?
Ya nak tahlil pergi tahlil, yang tak nak tahlil jangan pergi. Itu yang benar. Jangan berbalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira." Siapa yang hidup selepas aku nanti, siapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku nanti, lepas aku tak ada, kata Rasulullah, yara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perbalahan yang banyak. Berbalah, orang kata ni. Jadi jangan sampai perbezaan pendapat tadi merosakkan kita. Kita berpegang teguh kepada pemahaman pegangan pendapat sampai tak boleh kita bertolak ansur. Atau pengambilnya perbezaan pendapat ni, maaf tuan-tuan, boleh menumpahkan darah. Sampai berbunuh-bunuh, berdendam, menumpahkan darah. Ini malam bagi kita umat Islam. Tak apa, kita perhatikan. Kalau kau nak buat ni, silakan. Saya begini. Sebab itu satu masa Imam Syafi'i ini pergi ke Baghdad. Imam Syafi'i ini pergi ke Baghdad. Baghdad ini di antara kota ilmu selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah di Damsyik. Jadi Bani Umayyah ni pusat kerajaan dia di Damsyik di Syria. Bila kalah kerajaan Bani Umayyah ni dikalahkan oleh kerajaan Bani Abbasiyah, pusat pentadbiran itu di Damsyik. Pusat pentadbiran itu berpindah ke Iraq, iaitu ada 3 bandar di Iraq ni, iaitu Baghdad, Kufah dan Basrah. Kebanyakan penduduk Kufah, Basrah dan Baghdad ketika itu menganut fahaman Maliki, Imam Malik. Ada satu riwayat kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i ini datang ke kota Baghdad. Orang Baghdad, ulama Baghdad ni tahu dia datang. Lalu Imam Syafi'i diberikan penghormatan untuk mengimamkan solat subuh. Pengikut dia ni Hanafi ni tak baca kunut. Imam Hanafi diberi penghormatan, biasalah orang alim datang bagi penghormatan jadi imam. Imam Syafi'i pun ke depan jadi imam. Bila dia jadi imam, dia tak baca kunut. Imam Syafi'i tak baca kunut. Padahal Imam Syafi'i yang menjadikan kunut itu ialah ab'ad, sunat yang dikuatkan, yang diberatkan. Imam Syafi'i. Tapi dalam salat subuh tu dia tak baca kunut. Selesai dia salat subuh, orang berkerumun jumpa dia. Wahai Syekh, dan kau menetapkan dalam mazhab kau kunut ini diberatkan. Kenapa kau jadi imam tadi kau tak baca kunut? Imam Syafi'i jawab apa tuan-tuan? Aku menghormati makmum-makmum aku yang tidak sealiran mazhab dengan aku. Kamu di Baghdad ni tak baca kunut, jadi aku menghormati. Aku tak baca kunut sebagai menghormati kamu sebagai makmum-makmum aku. Jadi sifat tasammu, sifat kelapang dada. Kita macam tuan agak-agak. Pergi Mekah, imam tak baca kunut, kita baca kunut sendiri pula tu. Allah hadis benadai. Satu lagi tu tuan. Baik. Jadi balik kepada cerita ni tadi, iaitu berdasarkan kepada perbezaan pendapat. Itu biasa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtilafi ummati rahmah," atau kama qala. Perbezaan pendapat di kalangan umatku itu adalah suatu rahmat. Rahmat bagi kita. Kau ni begini, kau ni kata macam ni, kau ni kata macam ni. Itu satu rahmat. Rahmat yang apa? Adalah suatu yang memudahkan kita. Baik. Jadi berdasarkan kepada takrif yang telah dirumuskan tadi, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Imam yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i tadi, maka nyatalah bahawa beliau menghukum halal tiap-tiap suatu perkara yang tidak ada dalil untuk menunjukkan haramnya. Jadi kata Imam Syafi'i, selagi tidak ada dalil sesuatu perkara itu haram, halal. Senang saja. Kata Imam Syafi'i, selagi tidak ada hukum haram, halal. Baik.
Termasuk pula yang memangnya ada dalil menerangkan halal atau satu didiamkan saja hukumnya. Al-maskutu anhu, yang didiamkan. Didiamkan ni sama. Didiamkan ni juga boleh dibuat. Didiamkan, tak ada hukum. Contoh, satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa orang sahabat menziarahi ibu susuan baginda. Ibu susu baginda ni ada dua. Yang pertama, selepas lahir, baginda menyusu kepada Suwaibah. Suwaibah ni ialah hamba perempuan kepada Abu Jahal. Suwaibah. Selepas tu baginda menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'ad. Baik, jadi satu masa baginda ni dah besar, satu riwayat baginda dah jadi Nabi, dah diangkat menjadi Rasul, dah diangkat menjadi Nabi. Halimah masih hidup lagi. Lalu baginda mengajak beberapa orang sahabat ni menziarahi Halimatus Sa'diyah di rumah dia, di kampung Bani Sa'ad. Sampai di rumah Halimah ni, di rumah Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah hidangkan kepada baginda khubuz. Khubuz ni apa? Roti bakar. Roti bakar yang lauk cecahnya ialah daging dog. Daging dog, tahu dog? Dog ni sejenis biawak yang hidup di padang pasir. Tapi biawak dog yang hidup pada pasir ni, dia tak besar-besar, besar-besar lengan macam ni lah. Sebab dia makan serangga-serangga, makan belalak, makan cegerik. Itu dog pada pasir. Sebab tu dia tak besar. Tak macam biawak kita kat sini, ya Allah, macam besar budak biawak kita ni. Jadi dog tu tak besar. Jadi di antara lauk, iaitu daging dog tadi. Bila dihidangkan, baginda makan cuma roti bakar tadi, khubuz tadi. Baginda tak makan daging dog. Tapi sahabat-sahabat makan, dan Nabi tidak melarang. Itu dipanggil al-maskutu anhu, yang didiamkan, tidak ditegur, biarkan. Artinya apa? Daging dog itu harus. Sebab Nabi tak tegah, tapi Nabi sendiri tak makan. Jadi harus. Itu pengambilnya bila dognya harus. Pupus dog tu dekat Mekah. Yang paling banyak memburu orang Malaysia. Sebab khasiat dia macam-macam tu, baju dog lah, minyak dog lah. Oh ya Allah. Itu dipanggil al-maskutu anhu, hukum yang didiamkan. Diam ni artinya harus, boleh. Baik. Jadi kemudian disebut lagi, iaitu tidak ditentukan hukumnya, maka suatu perkara yang didiamkan itu hukumnya tetap halal menurut pendapat beliau, kerana tidak datang dari syarak dalil untuk mengharamkan. Jadi kita mazhab Syafi'i ini mudah. Selagi tidak disebut haramnya, halal lah benda itu. Selagi tidak terang. Haramnya tidak disebut dengan jelas, halal lah benda itu. Itu Syafi'i. Sebaliknya Imam Abu Hanifah menurut takrifnya menghukumkan, dia kata pun tidak halal sesuatu melainkan apabila syarak telah menyatakan halalnya secara tegas. Imam Abu Hanifah pula dia kata, selagi tidak dijelaskan, tidak diterangkan, ditegaskan ini halal, dia kata tak boleh. Itu bezanya kat situ. Kenapa dia kata? Berdasarkan tahrif ini, suatu perkara yang didiamkan hukumnya haram kerana tidak ada dalil yang menunjukkan halalnya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kalau selagi didiamkan tak hukum, tetap haram, kata Imam Abu Hanifah. Sebab itu kalau kita belajar fiqh Syafi'i, fiqh Imam Syafi'i ini mudah. Mudahnya apa? Asal sesuatu hukum harus. Asal sesuatu hukum harus, kecuali timbul selepas itu kesan daripadanya. Contoh,
barang-barang makanan, terutama hasil-hasil laut, kerang, kupang, apa lagi, ketam, udang, soto, asalnya harus, sebab tidak ada pengharaman, boleh makan. Tetapi kalaulah ada mudarat di sebalik itu, mudarat macam mana? Contoh, dia makan keras ke, makan kupang ke, dia alergik, gatal bergatus, semua badan tua, sampai masuk hospital. Ketika itu mudarat. Bila mudarat, jadi haram. Tapi haram kepada yang kena sakit tu aja. Jangan hukum orang lain. Faham tuan-tuan ni? Macam juga daging kambing kan sedap, kan? Sup gearbox pula tu, kan? Sedap. Biryani gam ke kambing kan sedap. Boleh makan. Tapi bila orang makan, ada setengah-setengah tak tahan, dia alergik. Makan aja darah naik, masuk hospital. Bila makan itu pantang, sentuh sikit aja darah naik, masuk hospital. Ketika itu dia dah tak boleh makan dah lagi. Bila tak boleh makan, dia jatuh haram lah, sebab mudarat dari diri dia. Tapi dia jangan hukum orang lain. Tak boleh, aku masuk ward salah makan. Itu untuk dia je. Tapi orang lain dia jangan hukum. Sebab itulah, bila makan kambing masuk ward. Bila makan kambing masuk ward. Pengambilnya doktor yang perawat ni, tanya dia, bila masuk ward dia, makan kambing pakcik ya? Ya doktor, itu hari jemputan, dia kata. Hati-hati lah makan sikit. Doktor dah gerak, masih dia tu masuk ward. Pakcik, lain kali kalau makan banyak-banyak, jangan sikit. Lepas tu tak jumpa saya lagi. Sabar je lah doktor banyak. Baik, itu kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia sangat syadid. Syadid ni apa? Sangat ketat memegang hukum. Dia kata, selagi tidak ada jelas tentang halal ni, benda tu haram. Ini apa Imam Abu Hanifah. Melihat kepada kedua takrif tersebut, iaitu takrif daripada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi, maka perkara yang didiamkan hukumnya, yang tidak ada hukum tadi, adalah berpunca daripada perselisihan pendapat antara dua imam yang mulia itu. Imam Abu Hanifah memandang perkara itu tetaplah haram kerana tidak ada dalil untuk menunjukkan halalnya, manakala Imam Syafi'i memandang pula halalnya kerana tidak ada dalil atas haramnya. Apapun kesimpulan perbezaan dua pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini, rahmat kepada kita. Rahmat kepada kita. Kenapa? Sebab kita boleh berijtihad, boleh buat pilihan berdasarkan ilmu, berdasarkan kepada pendapat-pendapat kaul yang telah kita pelajari, kitab-kitab mutabak. Dan satu lagi, Nabi sebut bahawa yang halal, yang baik-baik, dia menenangkan hati. Hati tenang. Sementara yang haram, yang dosa, dia akan menggetarkan hati. Sebab itulah Nabi sebut, berfatwalah kamu di sini. Berfatwa ni maksudnya apa? Nak ambil keputusan berdiri boleh tak boleh dekat sini, kita pegang. Hati kita ni bila kita nak buat satu, berdegup ke tak hati? Kalau hati kita tenang, insya-Allah. Tapi kalau benda ni haram, benda tak baik, dia akan berdetuk dekat hati. Macamlah yang mudah. Kita buat satu perkara, melanggar undang-undang, hati kita akan berdetuk. Sebanyak langgar trafik light merah, kan? Langgar trafik light merah. Apa agak hati-hati. Dudak-dudak apa? Kejap-kejap tengok cermin belakang. Dia kejar ke tak di belakang. Apa lagi tuan? Kalau kita buat salah. Baik. Tapi kebaikan yang halal tu menenangkan.
Nah, kunci kita duduk ni, tenang kita. Tak adalah hati kita berdetuk, tak ada. Baik. Kemudian disebut lagi bahawa dari keterangan ini nyata bahawa Imam Abu Hanifah dalam perkara tersebut telah mengambil jalan ikhtiyar. Ikhtiyarnya pun berjaga-jaga. Iaitu berjaga-jaga supaya sejahtera dan terpelihara. Sebab itulah disebut dalam hadis tadi, siapa yang menjaga diri dia daripada terlibat dengan benda-benda yang ragu-ragu, dia telah memelihara agamanya dan memelihara maruah dan kehormatan dirinya. Jadi Imam Abu Hanifah ni di antara yang syadid, dia sangat berjaga-jaga. Baik dalam makanan, dalam pergaulan, dalam apa hidup dia sangat berjaga-jaga Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i memilih jalan takhfif dan taysir. Maksudnya apa? Imam Syafi'i lebih memudahkan, lebih meringankan, tidak membebankan. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, selagi tidak hukum jelas akan haramnya halal, kata Imam Syafi'i. Harus. Semua asasnya harus. Kecuali keluar benda-benda yang tak baik selepas itu. Barulah dituang hukum. Baik. Jadi Imam Syafi'i ini mengambil jalan yang takhfif, yang ringan. At-taysir yang mudah. Artinya pun memudah dan meringankan, tidak menyusahkan. Baik. Jadi oleh kerana itu pilihan beliau pada hakikatnya lebih banyak menurut jalan sunnah berdasarkan kepada hadis, yaitu hadis pertama, hadis yang ke-30 dalam kitab ini. Aku saya baca kejap hadis yang ke-30, yaitu al-hadis wa thalathun. Hadis yang ke-30 an Abi Sa'labah Husnain al-Jursum ibn Nashir radhiyallahu anhu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tantakihuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Hadis Hasan rawahu Darul Qutni wa ghayruhu. Jadi hadis itu ada kaitannya dengan hadis yang ke-30, muka surat 336. Muka surat 336 maksudnya daripada Abi Sa'labah Al-Husnain Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Dan ia, yakni Allah telah menetapkan beberapa hudud. Hudud ini maksudnya batas, sepadan. Maka janganlah kamu melampaui sepadan yang telah Allah tentukan. Dan dia, yakni Allah, telah mengharapkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya. Dan ia telah diamkan segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu. Nanti tak ada hukum, didiamkan, tak ada hukum. Itu rahmat bagi kita. Bukan kerana lupa, maka janganlah kamu cuba-cuba menyelidikinya. Bila dah orang kata lupa, kita dah jangan selidik. Baik. Jadi itu hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Darul Qutni dan selain daripadanya. Baik. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan disebutkan bahawa hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik, yang antaranya menerangkan bahawa Allah mendiamkan sesuatu perkara daripada sesuatu yang tidak menyatakan dengan jelas hukumnya, dia diamkan, tak keluar hukum. Kenapa? Dia adalah rahmat bagi kita. Kelebihan bagi kita, nak buat boleh, tak buat boleh, nak ambil tak apa, tak ambil tak apa, nak makan boleh, tak makan pun boleh. Itu kalau didiamkan sebagai rahmat kepada kamu. Bukanlah Maha Suci Allah. Allah itu lupa, tidak sekali-kali. Allah tidak ada sifat lupa pada zatnya, tetapi ia adalah rahmat bagi kamu. Jadi bila dah diamkan sesuatu hukum, kita ni jangan cuba-cuba untuk berbahas-bahas, mencari-cari, sampai ke akar umbi. Nanti akhirnya menyusahkan kita.
Sebab itulah di tengah kita ni berbahas-bahas, berbalah-balah. Kenapa? Bila berbahas-bahas, berbalah-balah ni, jumpa yang seorang dibangkit ni, yang seorang dibangkit begini. Jadi menyusahkan. Jadi jangan berbahas-bahas. Macamlah juga akhirnya tuan. Iaitu orang berbahas tentang mana satu dulu asalnya. Ayam ke telur ke? Ni apa ni? Mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Ada orang kata ayam dulu. Sebab kalau tak ada ayam, mana datang telur? Yang kata telur dulu, dia cakap, kalau tak ada telur, mana datang ayam? Betul ke? Dah, kita jangan bahas, buang masa. Ada orang siap gaduh tu. Telur lah, ayam lah, telur, ayam. Dah jangan gaduh. Siapa yang kata telur dulu, dia makan telur, dia jangan makan ayam. Akan senang. Siapa yang kata ayam dulu, dia makan ayam, jangan makan telur. Akan senang, jangan gaduh. Gaduh ni payah. Ini kebanyakan kita ni terperangkap dengan perbezaan tentang mazhab ni. Mazhab ni. Sebab tu kita ni bila terperangkap dalam perbezaan pendapat tentang mazhab ni, kebanyakan kita ni jadi apa kata, kita jadi rosak. Pengambilnya tak bertegur siapa, berpecah belah, boykot, ada sampai bunuh-membunuh. Ini bahaya perbezaan pendapat ni kalau tidak diurus. Jadi perbezaan pendapat ni perkara biasa. Dia boleh menjadi rahmat dalam hidup kita. Dan perbezaan pendapat ni kalau kita tak jaga, dia adalah perangkap-perangkap syaitan untuk memusnahkan kita. Dia akan perangkap kita. Di banyak kes ni, soal yang remeh-temeh, soal yang kecil-kecil, orang bahas. Baik, yang akhirnya tuan, pernah berlaku zaman ni, zaman tabi'in yang awal. Tabi'in yang awal. Ketika itu, pusat pemerintahan Islam, pusat keilmuan Islam berpindah ke Baghdad. Jadi orang berumpul-umpulah ke Baghdad untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, mencari ilmu ke kota Baghdad ni. Jadi satu masa, seorang pengikut tabi'in yang awal ni, di tengah mengajar macam ni, ada seorang bertanya. Dia kata apa? Syekh, saya nak tanya dia tu. Dia kata apa? Nak tanya apa? Dia kata apa? Apa hukumnya darah nyamuk? Darah nyamuk apa hukum? Najis ke tak najis? Lalu Tok Syekh ni, dia tak jawab soalan tu. Dia tanya, kau datang daripada mana? Dia kata, kau datang daripada mana? Dia kata, aku datang daripada tempat yang jauh. Disebutlah tempat dia gini. Kata Syekh tu apa? Nasib baiklah kau datang daripada jauh. Kalau kau datang daripada Baghdad ni, aku pukul kepala kau. Dia cakap macam itu. Jadi orang pun pelik. Aku pasal kau nak pukul dia kalau dia orang Baghdad. Tanya apa hukum darah nyamuk. Dia kata apa tahu? Darah Sayyidina Husain cucu Rasulullah tumpah. Kau tak tanya apa hukum, kau pergi tanya hukum darah nyamuk. Itulah dia jadi rosak. Tuan-tuan. Maksudnya darah nyamuk adalah sikit sangat. Apa kita nak bahas tentang darah nyamuk? Darah nyamuk ke, darah kutu ke, darah pijat ke? Kalau kita Syafi'i mudah. Bila tak mengalir, tak najis tu. Baik. Jadi tuan dia tanya, sedangkan ada yang lebih penting, iaitu darah cucu Rasulullah yang tumpah kerana dibunuh. Dia tak tanya apa hukum orang yang membunuh Sayyidina Husain ni. Dia pergi tanya darah nyamuk. Itulah orang kata, benda kecil-kecil dia nak pergi bahas. Benda yang besar. Lepas tu, bila belajar lama, orang dia tadi yang tanya tadi, dia biasalah kalau dulu punya sistem pengajian dia, bila tak lulus tak naik darjah. Duduklah bertahun-tahun dengan darjah tu. Orang lain dah naik, dia tak naik. Jadi satu masa dia jumpa Syekh dia lagi. Syekh,
Kenapa aku ni tak naik-naik darjah? Orang lain kawan-kawan semua dah naik. Aku duduk darjah ni lagi. Level bawah ni tak naik-naik. Kata Syekh ni, agak macam ni dia kata. Kau tengok baik-baik dia kata. Apa dia buat? Dia ambil pen ataupun kapu, kat dulu kapu lah. Dia titik dekat papan hitam tu. Dia titik satu dot. Jadi Syekh tu tanya dia, sekarang apa kau nampak? Dia kata apa? Aku nampak satu dot titik. Kata Syekh tu apa? Itu pasal kau tak boleh naik darjah. Papan hitam besar macam ni kau tak nampak titik hitam. Kau nampak? Itu lagi. Jangan berbahas benda kecil, benda buruk, benda tak ada faedah. Ini banyak kita terlibat, kita terperangkap ni. Syaitan memang suka tuan, diperangkap kita supaya bahas benda-benda yang buruk ni, yang remeh-temeh ni. Bila bahas macam tu, kita ni banyak ambil masa, banyak ambil tenaga nak bahas benda-benda yang kecil.